Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini akan mereaksi sebuah video yang menceritakan tentang bahasa Indonesia yang digunakan sehari-hari di kalangan anak muda di Malaysia, terutama di kalangan wilayah untuk Sabah dan Sarawak. Hal ini dilakukan sebagai survei kepada mahasiswa-mahasiswa yang ada di Universiti Malaya. Sementara Universiti Malaya ini adalah hanya satu-satunya university yang menggunakan bahasa pengantar, yaitu bahasa Melayu. Sementara university lainnya yang ada di Sabah dan Sarawak, mereka menggunakan bahasa pengantar adalah bahasa Inggris. Jadi di sini mereka melakukan semacam survei bagaimana ketertarikan dari anak-anak muda Malaysia di dalam menggunakan bahasa Indonesia untuk keseharian mereka dalam bergaul. Nah, data yang diambil adalah dengan menggunakan media sosial seperti adanya TikTok, Twitter, Facebook, ataupun YouTube, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, yuk kita dengarkan sama-sama bagaimana pembahasan masalah bahasa Indonesia ini di kalangan anak muda di Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada ahli panel dan hadirin yang dikasihi. Segala puji kehadirat Allah SWT kerana dengan limpah kurnia dan izinnya dapat kita bersama-sama bersua dalam forum kita pada malam ini. Penyebaran bahasa Indonesia melalui media sosial dalam kalangan pelajar Universiti Malaya. Itulah topik perbincangan kita pada hari ini. Seperti yang diketahui, pada era globalisasi ini, penyebaran bahasa asing merupakan sebuah fenomena yang biasa. Penggunaan media sosial seperti TikTok, Facebook, Twitter dan sebagainya telah merancangkan lagi proses penyebaran tersebut. Malaysia juga menerima pengaruh bahasa dari negara sekitarnya termasuklah dari Indonesia. Namun, apa yang perlu dirungkaikan adalah sejauh manakah penyebaran bahasa tersebut telah berlaku melalui media sosial terutamanya dalam kalangan pelajar Universiti Malaya. Topik pembicaraan sudah ada, tidak lengkap sekiranya tiada ahli panel untuk mengemukakan idea. Saya perkenalkan keempat ahli panel kita pada hari ini, iaitu yang pertama, Saudari Nur Izzah binti Kamarudin, yang kedua, Saudari Ifah Nadia binti Bahtiar, terusnya Saudari Nur Salihah binti Mat Daud, dan yang terakhir, Saudari Nur Anis Setiani binti Muhammad Hamru. Apa khabar semua ahli panel? Alhamdulillah, sihat. Baik, Alhamdulillah, tanpa melengahkan masa, saya teruskan kepada agenda kita pada hari ini. Hadirin yang dikasihi, TikTok merupakan salah sebuah aplikasi media sosial yang semakin mendapat tempat di hati masyarakat, terutamanya golongan muda. Jadi, soalan saya kepada ahli panel kita yang pertama, iaitu Saudari Izzah, bagaimanakah TikTok boleh menjadi medium penyebaran bahasa Indonesia dalam kalangan masyarakat kita? Mohon penjelasan. Terima kasih atas soalan yang sungguh bernas, Saudari Nisa. Tapi sebelum saya menerangkan bagaimana TikTok ini boleh menjadi medium penyebaran bahasa, izinkan saya untuk terangkan terlebih sedikit tentang apa itu penyebaran bahasa. Bolehkah? Silakan. Okey, terima kasih. Jadi apa yang saya boleh jelaskan berkenaan penyebaran bahasa atau nama lainnya difusi bahasa ini, secara ringkasnya merujuk kepada perluasan penggunaan sesuatu bahasa ke kawasan atau bidang yang lain. Hal ini bermaksud penyebaran bahasa ini melihat bagaimana sesuatu bahasa atau ciri-ciri bahasa tersebar melalui penggunaannya oleh individu merentasi ruang tertentu dan dalam jangka masa tertentu. Sebagai contoh, kita boleh lihat penyebaran bahasa Inggeris di mana bahasa Inggeris itu berasal daripada British. Tetapi disebabkan berlakunya faktor penjajahan, perdagangan dan beberapa faktor yang lain, bahasa Inggeris itu mampu tersebar di negara Malaysia. Dalam topik hari ini, kita akan lihat bagaimana bahasa Indonesia yang merupakan bahasa ibunda negara jiran mampu untuk memperluaskan pengaruh bahasanya ke negara kita melalui media sosial. Jadi, berbalik semula pada soalan iaitu bagaimana TikTok ini boleh menjadi satu medium penyebaran bahasa Indonesia kepada masyarakat di Malaysia, terutama dalam golongan pelajar di Universiti Malaya. TikTok ini merupakan media sosial yang mempamerkan video-video pendek daripada data yang dikumpulkan. Kalau boleh kita lihat pada skrin, telah ditunjukkan seramai 58.1% responden kita, iaitu daripada 105 orang
pelajar Universiti Malaya telah memilih TikTok sebagai media sosial, aplikasi media sosial yang utama yang mampu menyebarkan pengaruh bahasa Indonesia dalam masyarakat tempatan. Jadi kenapa TikTok ini menjadi medium difusi bahasa Indonesia dalam kalangan pelajar? Yang pertama adalah disebabkan videonya yang ringkas dan pendek, seperti yang kita tengok di slide seterusnya, iaitu medium TikTok ini dipersetujui seramai 66 orang daripada 105 orang, yang bahawa video TikTok yang padat dan ringkas merupakan faktor utama mengapa TikTok mampu menjadi tadahan penyebaran bahasa Indonesia. Hal ini demikian kerana penyampaian kandungan dalam TikTok yang ringkas serta padat mampu menarik perhatian pengguna. Malahan platform video TikTok terkenal dengan format video pendek, iaitu berdurasi antara 50 saat sehingga 10 minit, mampu mengekalkan fokus penonton kepada video tersebut. Selaras itu, video yang dipaparkan rata-ratanya bersifat terus ke isinya. Jadi mereka tak perlu tunggu lama untuk tahu pasal info berkenaan dengan video tersebut. Perkara ini menyebabkan penonton lebih mudah fokus berbanding apabila mereka menonton video-video panjang di YouTube atau menerusi televisyen. Penggunaan bahasa Indonesia yang standard juga yang banyak digunakan dalam TikTok juga menyebabkan penonton lebih mudah memahami video yang dipertontonkan. Perkara ini berlaku kerana bahasa Indonesia dan bahasa Melayu berada di bawah rumpun yang sama, jadi walaupun agak berlainan tapi masih ada persamaan menyebabkan kita boleh mudah fahami satu sama lain. Akhir sekali, penggunaan muzik latar dan video yang menarik juga menurut saya menjadi sebab kenapa TikTok menjadi tadahan penyebaran bahasa Indonesia. Muzik dan video yang menarik menyebabkan penonton ingin tahu lebih lanjut atau ingin dengar berulang kali. Hal ini akan membawa mereka kepada ruang untuk mempelajari tentang bahasa Indonesia atau budaya Indonesia itu sendiri. Jadi kat sini kita jelas ya kenapa TikTok ini mampu menjadi media sosial utama dalam penyebaran bahasa Indonesia. Okay, itu sahaja daripada saya. Boleh terus. Ini saya berhentikan sebentar ya. Jadi di sini kita coba reaksi dari TikTok. Medium pertama yang digunakan adalah TikTok sebagai sarana media sosial yang banyak dipakai di Malaysia. Dan ternyata dari hasil survei yang dibuat, remaja ataupun pemuda Malaysia ini banyak melihat TikTok yang berasal dari Indonesia. Artinya konten-konten TikTok yang ada di Indonesia ini sangat menarik bagi masyarakat di Malaysia itu sendiri. Nah, tentunya di sini kita kan pakai bahasa Indonesia ya dalam konten-konten TikTok, baik itu konten TikTok yang bersifatnya hiburan ataupun mungkin yang sifatnya adalah semacam drama-drama singkat ya, itu menggunakan bahasa Indonesia, dan dari situlah mereka bisa menyerap penggunaan dari bahasa Indonesia sendiri yang memang mudah digunakan. Dan bahasa kita, bahasa Indonesia itu tidak terlalu berbeda jauh dengan bahasa Melayu yang ada di daerah Sabah dan Sarawak. Jadi mereka juga sangat mudah sekali untuk bisa memahaminya. Ditambah lagi dengan adanya TikTok ini terkadang juga ada lagu-lagu Indonesia yang mereka sukai. Jadi mereka bisa mengikuti lagu tersebut dengan sangat mudah dengan menggunakan media TikTok ini. Kita lanjut ya untuk keterangan berikutnya. Baik, terima kasih Saudari Izzah atas penerangan yang sangat menarik dan terperinci. Sidang hadirin, penggunaan YouTube dalam kalangan masyarakat tempatan juga tidak kurang hebatnya kerana aplikasi ini pernah menduduki tempat kedua berdasarkan jumlah pengguna di Malaysia pada tahun 2021. Persoalannya, apakah alasan yang menyebabkan aplikasi tersebut mampu menyebarkan pengaruh bahasa Indonesia dalam kalangan masyarakat di Malaysia, terutamanya pelajar Universiti Malaya? Mohon pencerahan dari admin kita yang kedua, iaitu Saudari Ifah. Dipersilakan. Terima kasih Saudari Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang anda semua tahu, YouTube merupakan satu medium atau aplikasi yang membolehkan seseorang itu untuk menonton video yang berdurasi panjang. Dan selalunya video-video yang berdurasi panjang ini adalah dalam bentuk filem ataupun drama-drama yang berseries. Jadi kalau kita lihat dalam konteks Indonesia, drama-drama berseries ini juga dipanggil sebagai sinetron.
Jadi kalau kita lihat masyarakat di Malaysia, terutama sekali pelajar Universiti Malaya, mereka kebiasaannya mempunyai berbagai tugasan, kuis dan sebagainya untuk disiapkan. Dan mereka gunakan masa yang ada hanya untuk menghadap buku-buku dan laptop untuk menghabiskan tugasan mereka. Oleh itu, selepas mereka menyiapkan tugasan tersebut, mereka menonton YouTube sebagai satu hiburan, dan selalunya dalam YouTube ni mereka akan menonton sinetron yang biasanya episodnya lebih kurang 100 episod. Selain itu, melalui YouTube juga, mereka juga boleh mendengar kompilasi lagu Indonesia yang popular. Dan kompilasi ini juga selalunya berdurasi selama sejam atau setengah jam. Oleh itu, pada pendapat saya, itulah merupakan satu alasan yang mana pendedahan yang lama atau panjang itu menyebabkan tersebarnya bahasa Indonesia, terutamanya dalam pelajar Universiti Malaya. Dan pelajar Universiti Malaya ini sehingga kan mereka menggunakannya, mereka terpengaruh dalam menggunakannya dalam perbualan ataupun penulisan seharian. Itu saja daripada saya. Baik, terima kasih Saudari Ifah atas penerangan yang bernas tersebut. Hadirin yang dikasihi, media sosial juga tidak terlepas daripada elemen-elemen yang menghiasinya. Nah, yang berikutnya ini adalah media sosial yang namanya YouTube ya. Nah, ternyata di sini dari informasi yang diberikan tadi bahwa YouTube ini mampu membuat pemuda dan pemudi dari Malaysia itu sendiri merasa betah untuk bisa menonton karya-karya konten-konten dari Indonesia. Di antaranya adalah di situ ada drama, ada sinetron, bahkan kompilasi lagu. Nah, di sini hasil surveinya mengatakan bahwa drama yang ditonton itu adalah yang berseri, serinya juga banyak ya, nggak tanggung-tanggung, bisa sampai 100 seri yang ditonton. Kemudian kompilasi lagu, tahu sendiri, kompilasi lagu itu kurang ya sekitar sampai hampir 1 jam ya untuk satu kompilasi aja. Nah, itu bahasa Indonesia semua. Nah, otomatis dari apa yang mereka tonton dan mereka dengar ini menyebabkan mereka jadi terbiasa dengan ejaan ataupun lafaz ataupun pengucapan bahasa Indonesia, sehingga ini terbawa secara langsung ketika mereka lakukan percakapan sehari-hari ataupun dalam bentuk tulisan. Nah, ini informasinya kurang lebih yang ada dari salah satu puan kita ini ya. Nah, kita lanjut lagi untuk informasi yang berikutnya. Termasuklah musik atau lagu. Persoalan seterusnya yang akan dikemukakan kepada adik-adik kita yang ketiga, iaitu Saudari Salihah, mengapakah musik atau lagu dapat menjadi faktor kepada penyebaran bahasa Indonesia dalam kalangan pelajar Universiti Malaya? Silakan saudari untuk memberikan pandangan. Okay, baik. Terima kasih kepada Saudari Nisa. Jadi, pada pandangan saya, muzik atau lagu dapat menjadi faktor kepada penyebaran bahasa Indonesia dalam kalangan pelajar Universiti Malaya kerana penyebaran bahasa Indonesia dalam kalangan ini kita dapat lihat bahawa lirik lagu terdiri daripada perkataan-perkataan yang disusun rapi untuk menimbulkan keindahan. Lirik juga merupakan pelengkap kepada sesebuah lagu. Penggunaan kata-kata atau bahasa dalam lirik lagu ini amat penting agar sesuatu makna dapat disampaikan kepada pendengar. Jadi penggunaan lirik lagu dalam lagu Indonesia ini juga dikatakan menghayati kerana kebanyakan lagu Indonesia ini menggunakan bait-bait lirik yang dihasilkan secara jujur dan tulus daripada hati, kemudian terus disampaikan melalui sesebuah lagu. Jadi hal ini akan menyebabkan para pendengar dapat memahami setiap makna lirik yang digunakan dengan mudah. Misalnya dalam lagu yang berbentuk jiwang dan beremosi, di mana kita dapat lihat kebanyakan daripada pelajar Universiti Malaya merupakan golongan remaja yang sudah dikatakan sinonim dengan hubungan percintaan. Jadi mereka akan cenderung untuk mendengar lagu yang dapat mengaitkan perasaan mereka dengan lagu yang dinyanyikan oleh penyanyi Indonesia. Kerana penggunaan lirik dapat dirasai serta dapat meresap ke dalam jiwa mereka. Malah, penggunaan lirik lagu dalam bahasa Indonesia juga dikatakan dapat difahami oleh pelajar Universiti Malaya kerana perkataan-perkataan yang hampir mirip dengan bahasa Melayu. Dengan ini, mereka akan mendengar lagu berkenaan secara berulang kali, malah turut menghafal dan mengingati lirik
lagu berkenaan sehingga menyebabkan penyerapan kosakata bahasa Indonesia tersebut. Oleh itu, jelaslah bahawa faktor penyebaran bahasa Indonesia dalam kalangan pelajar Universiti Malaya dapat berlaku kerana sesebuah lagu Indonesia itu menghasilkan lirik lagu yang jujur dan telus yang menyebabkan pelajar dapat lebih menghayatinya. Jadi itulah pandangan saya tentang penyebaran. Nah, ini dia. Saya juga baru tahu ya. Kalau ternyata bagi pemuda-pemudi Malaysia, lagu Indonesia itu ternyata sangat meresap di dalam hati mereka. Kenapa? Liriknya mereka rasakan sangat indah, sangat mudah dipahami, sangat mudah diresapi dalam hati mereka, sehingga mereka terbawa dengan alunan-alunan lagu atau irama lagu itu sendiri. Dan ini saya juga baru tahu, kalau ternyata lagu bagi masyarakat di Malaysia ini sangat ampuh sekali untuk bisa menyebarkan kosakata bahasa Indonesia. Dan terbukti dalam kehidupan mereka tidak bisa lepas juga dari lagu-lagu kompilasi yang ada di Indonesia. Karena apa? Mudah dihayati dan juga nyambung dengan bahasa Malaysia sendiri, yaitu bahasa Melayu. Inilah kekuatan dari musik kita, yaitu para pengarang lagu dan para artis dan penyanyi Indonesia ini mampu membawakan lagu yang mudah dimengerti dan bisa membawa perasaan terhanyut ya dengan lirik-lirik lagu gitu. Kita lanjut ya. Bahasa Indonesia. Majlis Saudari Salihah, perkongsian saya kira cukup jelas dan menarik. Baik hadirin, kemodenan atau pembangunan media sosial juga menyebabkan wujudnya golongan tertentu yang dikenali sebagai influencer. Golongan ini boleh terdiri daripada pelbagai jenis latar belakang, umur, pekerjaan dan sebagainya. Saya pasti ahli panel serta hadirin juga ada mengikuti ahli personaliti dari Indonesia. Jadi pada pandangan ahli panel keempat, iaitu Saudari Anis, apakah yang menyebabkan golongan influencer ini mampu menyebarkan pengaruh bahasa mereka dalam kalangan pelajar di Universiti Malaya? Silakan saudari untuk mengemukakan pandangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Terima kasih saudari moderator kita pada malam ini yang sungguh cantik. Baiklah, kita teruskan dengan soalan daripada Encik moderator kita. Apakah yang menyebabkan golongan influencer mampu menyebarkan pengaruh bahasa mereka dalam kalangan pelajar Universiti Malaya? Secara umumnya, golongan influencer ini adalah golongan yang berpengaruh dan mampu untuk menyebarkan pengaruh bahasa mereka dalam kalangan pelajar di Universiti Malaya. Apa sahaja yang dilakukan oleh golongan influencer ini akan diikut-ikut dan pelajar juga akan terikut-ikut dengan apa sahaja yang mereka lakukan dalam semua aspek kehidupan mereka, dan ini boleh menjadi ikutan masyarakat. Hal ini termasuklah dari aspek bahasa. Golongan pelajar, terutama pelajar Universiti Malaya, senang terikut dengan aspek bahasa yang dituturkan oleh influencer ini. Tidak kira lah influencer ini dari negara seberang maupun rakyat Malaysia sendiri. Jadi, apakah faktor-faktor yang di sebalik penyebaran bahasa ini? Faktor utama penyebaran bahasa ini adalah kerana biasa kita lihat kebanyakan benda-benda tular atau trend baru di media sosial sering bermula dari Indonesia. Tambahan pula pada era teknologi yang semakin canggih dan berkembang pesat ini, semua dihidangkan dengan peralatan dan teknologi moden, contohnya telefon pintar, yang boleh menyebabkan masing-masing terpengaruh dengan bahasa dari negara luar, terutamanya Indonesia. Selain itu, pelajar-pelajar ini juga sering mendengar lagu-lagu dari negara luar, termasuklah negara Indonesia sendiri, yang dipasangkan di corong-corong radio dan sering diperdengarkan di kaca televisyen maupun telefon pintar itu sendiri. Media sosial seperti YouTube sering didengarkan oleh pelajar-pelajar. Kebanyakan pelajar gemar untuk mendengar lagu dari negara seberang ini
ketika melakukan tugasan. Hal ini kerana lagu-lagu atau lirik lagu itu sendiri lebih menghayati. Seterusnya, pelajar juga biasanya menonton video dalam bahasa Indonesia. Hal ini menyebabkan tersebarnya bahasa Indonesia itu sendiri dalam kalangan pelajar Universiti Malaya secara meluas. Itu sahaja yang saya boleh simpulkan bagi faktor tersebarnya bahasa Indonesia. Sekian. Terima kasih Saudari Aziz. Apabila berbicara tentang negara jiran kita seperti yang dikatakan oleh Saudari Ifah tadi, kita akan berfikir tentang sinetron ataupun drama bersiri daripada Indonesia. Di Malaysia sendiri, ramai yang mengikuti drama-drama terbaru dari sana dan akhirnya menjadi peminat setia pelakon-pelakon yang terlibat dalam drama yang ditonton. Jadi saya kembalikan soalan kepada ahli panel kita yang pertama, iaitu Saudari Izzah, dengan soalan, bagaimanakah bahasa Indonesia boleh tersebar di Malaysia melalui drama atau sinetron? Mohon saudari memberi kupasan mengenai hal tersebut. Silakan. Seperti yang kita tahu, drama Indonesia ini memang daripada dulu lagi telah banyak disiarkan di siaran TV di Malaysia. Malah sejak beberapa tahun yang lepas, Astro sendiri telah menyediakan satu saluran khas untuk rancangan televisyen dari Indonesia saja. Jadi kalau sesiapa yang meminati drama Indonesia, mereka boleh membeli saluran tersebut untuk menonton drama-drama khas daripada Indonesia. Jadi kalau saya sendiri, saya rasa tidak hairanlah mengapa drama atau sinetron Indonesia ini mampu menjadi tadahan penyebaran bahasa Indonesia. Sebab seperti yang moderator kita cakap tadi, memang kita ni dibesarkan dengan drama dan sinetron daripada negara jiran. Mungkin bukan semua, tapi saya pasti ramai yang menonton drama-drama Indonesia sewaktu mereka kecil. Sebagai contoh, drama Baim, Nada Cinta, Bawang Putih Bawang Merah dan sebagainya. Bagi saya, drama dan sinetron Indonesia yang menarik ini mampu menarik perhatian penonton, menyebabkan mereka boleh menonton drama tersebut dari awal sehinggalah ke pengakhirannya. Malah terdapat beberapa peminat yang sanggup mengulang-ulang beberapa kali hanya untuk menonton babak-babak yang mereka minati. Daripada menonton drama ini, mereka mula mempelajari bahasa Indonesia untuk mereka lebih faham apa yang diperkatakan oleh pelakon-pelakon atau watak-watak yang dibawa oleh pelakon-pelakon tersebut. Seperti yang berlaku pada zaman sekarang, kalau kita tengok sendiri, anak-anak muda kita mula mempelajari bahasa Korea untuk memahami drama Korea. Begitu juga yang berlaku sewaktu kita menonton drama atau sinetron. Mereka akan mula mempelajari bahasa Indonesia untuk fahami dan agar mereka boleh jelaslah bila mereka tonton drama atau sinetron tersebut. Rasa ingin tahu menyebabkan kita akan mengulang, mempelajari dan mendengar kata-kata dalam bahasa Indonesia agar pemahaman kita lebih jelas. Selain itu, penyebaran bahasa Indonesia melalui drama dan sinetron ini juga dia akan berulang semula kepada poin yang telah diberi oleh ahli panel kita, Anis, yang di mana disebabkan influencer, di mana bila kita meminati drama, kadang-kadang kita akan meminati pelakon-pelakon juga. Jadi pelakon-pelakon Indonesia yang berbakat ini menyebabkan juga berlakunya penyebaran bahasa sebab mereka diminati oleh masyarakat di Malaysia. Jadi bila kita minat seseorang, kita akan mula mengikut ataupun meniru apa yang dia buat. Dan kadang-kadang kita akan belajar apa yang dia ada supaya kita faham tentang dia. Jadi kalau kita tengok perkara ini berlaku seperti seorang pelakon popular di Indonesia iaitu Reffal Hadi dalam yang berlakon dalam drama Wedding Agreement, di mana peminat-peminat Malaysia mula mempelajari bahasa Indonesia semata-mata untuk menonton beliau. Dalam masa yang sama, mereka juga mempelajari bahasa Malaysia untuk berhubung dengan Reffal Hadi. Sebagai contoh, mereka akan memberi komen di media-media sosial seperti di Instagram, di TikTok, di mana mereka akan memberi komen dalam bahasa Indonesia supaya Reffal Hadi tersebut boleh fahami apa yang diperkatakan oleh beliau. Jadi perkara ini yang menyebabkan penyebaran bahasa Indonesia itu berlaku dengan cepatlah, sebab bila kita minat, kita akan mula nak pelajari. Jadi dua sebab ni memang sebab yang jelaslah kenapa bahasa Indonesia itu boleh tersebar dengan cepat melalui drama dan sinetron. Sebab
tak cuba faham dan kita juga minat. Bila melibatkan minat, lagi senang untuk kita faham. Itu saja daripada saya. Terima kasih atas puasan tersebut. Saya teruskan dengan soalan seterusnya untuk saudari Ifah, iaitu pada pandangan saudari, apakah kesan penyebaran bahasa Indonesia dalam perbualan serta penulisan masyarakat kita, dan kalau boleh apakah contoh perkataan bahasa Indonesia yang sering mereka gunakan? Silakan saudari Ifah. Baiklah, tersebarnya bahasa Indonesia mempunyai kesan dalam perbualan dan penulisan masyarakat kita. Antaranya dalam perbualan, misalnya masyarakat tidak sedar dan akan mencampurkan bahasa Indonesia dalam perbualan mereka. Kerana masyarakat ini mudah terpengaruh dengan bahasa Indonesia yang telah mereka dengari. Sehubungan dengan itu, masyarakat yang sering mencampurkan bahasa Melayu dan bahasa Indonesia dalam perbualan mereka telah menyebabkan pencampuran antara dua bahasa, iaitu bahasa Indonesia dan bahasa Melayu. Ini juga dikenali sebagai bahasa rojak. Bagi penulisan pula, masyarakat kita berkemungkinan akan mencampurkan bahasa Melayu dan bahasa Indonesia tanpa menyedarinya, disebabkan terlampau banyak medium atau sosial media yang digunakan dalam media sosial yang menzahirkan penulisan. Lebih-lebih lagi, kalau kita lihat media sosial seperti Twitter, Facebook, tiada batasan penulisan. Jadi pencampuran bahasa ini lebih berleluasa. Jadi bagi saya, antara kesan yang wujud disebabkan penyebaran bahasa Indonesia sudah semestinya adalah pencampuran bahasa. Dan apakah contoh perkataan bahasa Indonesia yang sering masyarakat gunakan? Jadi kalau kita daripada data yang dikumpulkan dengan bersama belajar Universiti Melaya, dapat dikatakan bahawa perkataan bahasa Indonesia yang sering digunakan ialah perkataan gue. Jadi gue ini merupakan satu kata ganti nama diri yang bermaksud saya dalam bahasa Melayu. Jadi mereka menggunakannya dalam penulisan tidak rasmi seperti di media sosial mereka akan mencampurkannya dalam perbualan biasa semasa berkomunikasi dalam talian ataupun bersemuka. Jadi itulah pendapat saya tentang kesan penyebaran bahasa Indonesia yang dapat dilihat dalam perbualan dan juga dalam penulisan seharian. Baik, perkongsian yang menarik daripada saudari Ifah. Hadirin yang dihormati, setiap karya yang dilakukan pasti ada natijahnya, sama ada baik atau buruk. Bagi persoalan seterusnya, saya persilakan saudari Salihah untuk menyuarakan pendapat berkenaan apakah sebenarnya kesan baik dan juga kesan buruk penyebaran bahasa Indonesia ini. Silakan saudari Salihah. Baik, terima kasih kepada saudara Nisa. Jadi pada pendapat saya berkenaan apakah sebenarnya kesan baik dan juga kesan buruk penyebaran bahasa Indonesia ini. Baik, bagi kesan baik kita dapat lihat apabila kita boleh bertutur dalam bahasa Indonesia dengan penutur asli dengan mudah. Hal ini kerana bahasa Indonesia ini dia memiliki sifat sedikit bersamaan dengan bahasa Melayu dari segi kosakatanya, sebutan dan maksud yang sama yang untuk disampaikan. Kemudian kita dapat lihat bahawa kesan baik ini dapat meningkatkan penggunaan bahasa Indonesia dalam kalangan pelajar. Oleh itu, dapat saya simpulkan bahawa kesan baik penyebaran bahasa Indonesia dalam kalangan pelajar dapat dilihat apabila kita mudah untuk bertutur dengan penutur asli. Kemudian kesan buruk pula dapat dilihat apabila kita ni kadang-kadang menggantikan perkataan bahasa Melayu dengan perkataan bahasa Indonesia apabila kita lupa perkataan tersebut dalam bahasa Melayu. Hal ini demikian kerana kita ni sudah terbiasa dengan bahasa Indonesia, sama ada kerana biasa bercakap dalam bahasa Indonesia di rumah, bergaul dengan rakan-rakan dari tanah seberang itu, atau menonton drama bersiri dan sinetron, ataupun kita banyak menonton YouTube yang bersumberkan dengan bahasa Indonesia atau bahasa-bahasa lain. Oleh itu, ia akan menyebabkan kita lebih faham dan fasih untuk bertutur dalam bahasa Indonesia, sehingga kan kita boleh menggantikan perkataan bahasa Melayu dengan bahasa Indonesia apabila kita terlupa. Selain itu, kita juga sering mencampurkan bahasa Melayu dengan bahasa Indonesia apabila kita berbual dengan rakan-rakan. Jadi ia akan menyebabkan berlakunya pencampuran bahasa Melayu dan bahasa Indonesia dalam perbualan kita yang mengakibatkan bahasa rojak atau pencampuran kod.
Jadi itulah kesan baik dan kesan buruk yang dapat saya rungkaikan akibat daripada penyebaran bahasa Indonesia dalam kalangan pelajar UM. Baik, saya bersetuju dengan pandangan yang dikemukakan oleh Saudari Salihah sebentar tadi. Hidup berjiran pasti membenarkan persamaan, begitu jugalah ibaratnya berkaitan bahasa antara kedua-dua negara iaitu Malaysia dan juga Indonesia. Bahasa di kedua-dua negara ini tidak dinafikan banyak berkongsi aspek yang sama, tidak kiralah dari segi bunyi bahasa, pembentukan kata dan sebagainya. Baik, saya ajukan soalan terakhir kepada Saudari Anis, iaitu apakah langkah yang boleh dilakukan untuk memastikan bahasa kita sentiasa terpelihara dan apakah harapan saudari berkenaan masa depan kebahasaan di negara kita? Silakan Saudari Anis. Okey, terima kasih Saudari Moderator. Banyak langkah yang dilakukan yang boleh kita lakukan bagi memastikan bahasa Melayu sentiasa terpelihara. Hal ini bermaksudlah menguatkuasakan bahasa Melayu dalam bidang penyiaran dan pengiklanan dan membiasakan penggunaan bahasa Melayu dalam kehidupan atas talian, dalam talian dan kehidupan kita masa kini. Memastikan urusan rasmi negara menggunakan bahasa Melayu, melibatkan syarikat korporat dalam aktiviti kebahasaan dan lain-lain. Penggunaan bahasa Melayu wajarlah dikuatkuasakan dalam bidang penyiaran dan pengiklanan. Hal ini dikatakan demikian kerana dua bidang ini mempunyai kuasa platform yang sangat penting masa sekarang. Buktinya, dalam sehari sudah beratus-ratus kali iklan ditayangkan di kaca televisyen rumah, tersebar ke udara melalui corong-corong radio, diiklankan di tepi-tepi jalan dan banyak lagi. Hal ini boleh memantapkan penggunaan bahasa Melayu rakyat Malaysia itu sendiri. Selain itu, rakyat Malaysia juga perlu membiasakan penggunaan bahasa Melayu dalam kehidupan atas talian. Ini termasuklah dengan menggunakan bahasa Melayu secara penuh dalam mesej-mesej di media sosial, termasuklah penggunaan WhatsApp dan tidak menggunakan ayat-ayat singkatan seperti saya di eja SY dan banyak lagi. Okey, harapan saya untuk bahasa Melayu adalah harapan saya agar kita semua boleh menggunakan bahasa Melayu dalam secara penuh, sama ada dalam bentuk tulisan atau tulisan dalam kehidupan sehari-hari kita. Saja dari saya untuk langkah-langkah dan harapan untuk bahasa Melayu sendiri. Terima kasih. Semoga apa yang diharapkan oleh Saudari Anis menjadi nyata. Apa yang dapat saya simpulkan daripada perbincangan ini adalah penyebaran bahasa Indonesia melalui media sosial dan kalangan pelajar di Malaya terjadi melalui berbagai medium dan mempunyai kesan negatif dan positif yang perlu diambil kira. Namun perlu kita ingat bahawa langkah sewajarnya perlu dilakukan untuk memelihara bahasa kita dan tidak perlulah kita bersengketa disebabkan persamaan yang ada. Memandangkan kita hidup dalam rumpun yang sama, berkongsi adat dan juga budaya. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua ahli panel serta hadirin yang dikasihi. Semoga perbincangan kita pada hari ini dapat memberi manfaat kepada semua. Pohon berangan tempat bertemu, girangnya rasa si anak dan baliklah tuan bawa ilmu, binalah bangsa, bangunkan negara. Sekian sahaja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi minat kalangan anak muda di Malaysia ini terhadap bahasa Indonesia ini sangat tinggi ya. Karena di dalam percakapan bahasa Indonesia, mereka asik untuk bisa mendengarkannya. Kenapa kok bisa seperti itu? Ternyata bagi mereka, bahasa Indonesia itu unik ya, dan juga asik, terutama bahasa gaulnya. Nah, inilah banyaknya kreativitas dari pembuat konten-konten di sosial media asal Indonesia. Mereka mampu membuat kreasi-kreasi yang unik dengan menggunakan tata bahasa. Walaupun di sini menggunakan bahasa gaul yang dilakukan oleh pengguna ataupun konten kreator dari Indonesia, tapi
konten kreator Indonesia ini tetap aja menggunakan bahasa baku Indonesia, sehingga antara bahasa baku Indonesia dan bahasa gaul Indonesia ini tidak terjadi gap yang terlalu jauh, ya. Jadi tetap terpelihara adanya bahasa baku Indonesia dan bahasa gaul itu sendiri terus berkembang. Nah, perkembangan bahasa gaul ini yang tidak bisa sepertinya diimbangi oleh pemuda-pemudi di Malaysia untuk bisa membuat konten-konten yang menarik di dalam bahasa Melayu itu sendiri, sehingga di sini mereka menjadi jenuh. Nah, akibat kejenuhan inilah mereka tidak bisa lagi meningkatkan dari kualitas dari bahasa Melayu itu sendiri, sehingga digemari oleh kalangan anak muda yang ada di Malaysia. Nah, berbeda dengan di Indonesia, bahasa gaul dan bahasa Indonesia yang baku ini terus berkembang, ya, dan ini sangat berpengaruh terhadap komunikasi yang ada di negara kita itu sendiri, dan ternyata pengaruhnya juga sangat besar bagi perkembangan komunikasi baik itu lisan dan tulisan di negara tetangga kita. Nah, saya rasa itu saja. Kita pelihara terus bahasa kita, bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia, dan kita tingkatkan untuk bahasa gaulnya, sehingga konten kreator yang ada di Indonesia bisa lebih berkreasi dengan lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.